Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Sarah binti Bahrain dengan nombor matrik 277375. Hari ini saya akan mulakan dengan pengenalan tajuk kami pada hari ini, iaitu mengenai dunia Melayu kontemporari berdasarkan pemikiran Melayu, kemelayuan dan Melayu baru. Tamadun Melayu ini mulai berkembang daripada kebudayaan orang Melayu yang berasal daripada rantau Asia Tenggara. Perkataan Melayu wujud ataupun berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu daripada perkataan Malaya yang membawa maksud gunung ataupun bukit bukau. Melayu ini telah merujuk kepada 3 perkara, iaitu bangsa, budaya dan bahasa. Manakala kemelayuan adalah istilah yang menggambarkan orang-orang Melayu ataupun bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini berkembang dan membentuk identiti yang pelbagai, iaitu daripada aspek sempadan politik, sejarah, dialek dan pengalaman tempatan. Perkembangan Melayu yang terus berkembang dan membentuklah Melayu baru. Antara perkara yang disentuh dalam pemikiran Melayu ini iaitu mengenai konservatif Melayu. Konservatif ini merujuk kepada pandangan kolot, lapuk dan tidak sesuai dengan zaman kini. Oleh itu, kumpulan kami ingin membincangkan mengenai konservatif di Malaysia dalam pandangan Melayu, kemelayuan dan Melayu baru. Seterusnya adalah mengenai Melayu. Istilah Melayu ini merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di semenanjung Melayu. Kewujudan masyarakat Melayu yang bermula sebelum kewujudan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Pada ketika itu, negeri Melaka mulai menjadi pusat perdagangan bagi serata dunia, sehingga pelbagai budaya mulai wujud di tanah Melayu. Oleh sebab itu, peradaban Melayu ini telah mempunyai pelbagai sejarah, adat dan budaya yang telah diamalkan sejak dahulu lagi. Masyarakat Melayu sangat mementingkan adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Melayu sering berkait dengan sesuatu yang kolot, lapuk dan sesuatu yang telah ditinggalkan. Malaysia yang merupakan bekas tanah jajahan British telah dipengaruhi oleh konservatif British. Gerakan konservatif ini menekankan aspek tradisi masyarakat dan institusi negara. Terdapat parti konservatif di Malaysia iaitu PAS, UMNO dan MCA. Sebagai contoh iaitu mengenai konservatif UMNO. Konservatif UMNO meletakkan tradisi, agama Islam, rumpun Melayu dan etnik lain sebagai yang utama. Antara elemen-elemen yang diamalkan dan diturunkan oleh UMNO iaitu ketaatan, perpaduan, kedudukan institusi beraja, status agama Islam dan bahasa Melayu sebagai hak istimewa orang Melayu. Parti UMNO berpendapat masyarakat atau parti lain yang menyentuh atau mengubah elemen-elemen ini dianggap mempersoalkan paksi kenegaraan yang telah dibina sekian lama. Konservatif ini merujuk kepada penolakan dalam kesamaan sosial kepada masyarakat. Terdapat sejarah dan tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Melayu sehingga menolak kesamarataan untuk semua golongan bangsa. Bahkan berdasarkan elemen-elemen konservatif ini, UMNO telah menolak dan tidak mengakui hak sama rata bagi seluruh rakyat Malaysia walaupun mempunyai perbezaan bangsa di kalangan rakyat. Hal ini dikatakan kerana UMNO lebih mengutamakan hak istimewa orang Melayu yang terkandung dalam Perkara 153 Perlembagaan. Salam sejahtera, nama saya Kotelong, nombor matrik 279926. Hari ini saya akan membentangkan 2 kosong kemelayuan. Jadi, apakah maksud kemelayuan?
menurut Kamus Dewan edisi keempat, kemelaruan dapat didefinisikan sebagai ciri ataupun sifat yang memperlihatkan kepribadian orang Melayu. Ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang dipamerkan oleh orang Melayu sama ada secara fizikal maupun dalaman dapat mencerminkan jati diri bangsa Melayu. Ciri-ciri ini yang menyatukan identiti nasional masyarakat Melayu dan membedakannya daripada etnik yang lain. Menurut Perkara 160 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, orang Melayu dapat ditarifkan sebagai seseorang yang lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu, mematuhi adat Melayu dan menganuti agama Islam. Hal ini bermakna bahawa orang Melayu menurut Perlembagaan Persekutuan tidak bersandarkan faktor genetik. Sebaliknya, bahasa Melayu, adat Melayu serta agama Islam menjadi lambang untuk menyatukan identiti bangsa Melayu di Malaysia. Selain itu, menurut Aida Bajura Bahar, konsep kemelayuan ataupun dalam bahasa Inggeris Malayness dapat dikaitkan dengan 6 unsur yang utama, iaitu bahasa Melayu, Islam, raja-raja Melayu, adab ataupun budaya, etnik dan identiti. Elemen-elemen tersebut menjadi teras kepada pembentukan kemelayuan kerana diterapkan dalam masyarakat Melayu sejak awal lagi. Elemen tradisional ini sangat dipentingkan oleh masyarakat Melayu tradisional kerana mereka menekankan status istimewa orang Melayu dan ketuanan Melayu di tanah ini. Seterusnya, menurut Muada Ojihi dan Zainab Abdul Karim, nilai-nilai budaya masyarakat Melayu seperti berbudi bahasa, bertimbang rasa dan sopan santun menjadi salah satu aspek yang terpenting dalam kemelayuan di Malaysia. Nilai-nilai ini diamalkan oleh kebanyakan orang Melayu tradisional sehingga menjadi budaya dan pegangan masyarakat Melayu. Etika dan cara hidup yang sederhana ini sudah kuat tertanam dalam amalan hidup Melayu, khususnya dalam masyarakat Melayu tradisional. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Iqmal bin Mohsin dan juga nombor matrik 280131. Dan di sini saya ingin membentangkan berkenaan tentang 4.0 iaitu Melayu Baru. Jadi sebenarnya bagaimana penghasilan ataupun Melayu Baru ini diilhamkan. Jadi sebenarnya ia dapat diilhamkan daripada stigma masyarakat Melayu dulu yang telah diberikan daripada pelbagai tokoh cendekiawan dan salah satunya adalah Dr. Mahathir sendiri yang di mana beliau telah menyatakan bahawa sebenarnya Melayu ini malas dan Melayu ini adalah malas yang beliau telah memberikan tanggapan sebab sebahagian ataupun kebanyakan masyarakat Melayu ini mereka tidak mahu bekerja di sektor-sektor yang lebih berat seperti di perindustrian dan juga sebagainya yang di mana sebenarnya ia berupaya bukan setakat dalam membawa perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik tetapi dia boleh juga membawa pada perubahan yang terhadap pembangunan negara tu akan menjadi lebih progresif. Seterusnya juga stigma masyarakat Melayu lama pun diberikan iaitu orang Melayu ini suka berboros. Hal ini kerana kebanyakan daripada orang Melayu ini mereka lebih suka membuat perbelanjaan terhadap kehendak melebihi daripada keperluan sehingga kan mereka tidak mempunyai simpanan yang banyak yang di mana mereka boleh menggunakan duit simpanan tersebut untuk tujuan-tujuan lain sebagai contoh tujuan dalam kecemasan dan juga sebagainya. Dan ada yang sanggup untuk membuat hutang yang di mana yang menyebabkan ada sebahagian mereka menjadi muflis atas sebab mereka tidak membuat pembayaran daripada hutang-hutang yang telah yang diberikan tersebut. Dan yang terakhir adalah orang Melayu ini mereka tidak mahu berubah. Dan ini sebenarnya bertepatan dengan poin satu yang saya berikan iaitu Melayu malas. Yang di mana orang Melayu ini tidak membawa perubahan yang di mana mereka ingin mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat yang lebih biasa berbanding dengan masyarakat-masyarakat lain. Sedangkan masyarakat-masyarakat lain yang terutama di Malaysia seperti masyarakat Cina, masyarakat India yang di mana mereka ingin membawa suatu perubahan yang di mana mereka menginginkan sebuah kehidupan yang dalam masyarakat tu yang lebih elit dan juga lebih celik berkenaan tentang perubahan pemodenan masa pada zaman kontemporari ini. Dan ini merupakan pandangan kritis yang telah membidas daripada stigma-stigma yang telah diberikan seperti tadi. Dan salah satu ahlinya adalah Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid yang di mana beliau telah menyatakan bahawa siapa yang sanggup menoreh ketat daripada awal subuh, siapa yang sanggup pergi ke laut pada 2 awal pagi dan juga siapa yang sanggup untuk menanjak sawah di panas terik itu. Jadi jawapannya adalah daripada
penduduk Melayu sendiri yang di desa, yang di mana mereka mengamalkan pekerjaan-pekerjaan itu dalam menyiara kehidupan mereka. Seterusnya, terdapat juga ahli tokoh cendekiawan yang lain seperti Sheikh Hussein Alatas, yang di mana beliau menyatakan iaitu orang Melayu yang tidak mau berubah sikap, tidak mau berubah fikiran sebenarnya adalah satu perbohongan yang besar. Hal ini kerana orang Melayu ataupun masyarakat Melayu ini pun mereka menginginkan perubahan dalam diri mereka, bukan setakat dalam kehidupan mereka sahaja, tetapi mereka ingin membawa perubahan dari segi pelbagai aspek, dari segi seperti contoh dari segi teknologi, dari segi aspek pekerjaan, dari segi pendidikan dan juga sebagainya, sebagai satu asbab kepada membawa perubahan kehidupan masyarakat Melayu ini menjadi yang lebih baik dan juga lebih yang mampu ke depan dalam menepani pelbagai permasalahan isu yang telah dihadapi pada masa ini. Jadi setelah saya memberikan pembentangan secara amnya berkenaan tentang Melayu baru ini, jadi saya akan meneruskan lagi berkenaan tentangnya secara lebih mendalam berkenaan tentang konsep Melayu baru dalam 4.1 tersebut. Jadi sebenarnya untuk konsep Melayu baru ini pelbagai daripada ahli tokoh cendekiawan sendiri, yang di mana mereka telah memberikan pandangan dan juga pengertian berkenaan tentang konsep ini tersebut mengikut kepada kefahaman falsafah mereka sendiri. Tetapi untuk pembentangan ni, kami hanya memberikan 2 orang daripada tokoh cendekiawan yang lebih relevan dan juga yang lebih sesuai berkenaan tentang konsep ini tersebut. Dan juga salah satunya adalah Dr. Mahathir bin Mohamad, yang di mana beliau telah menyatakan pandangan beliau iaitu sebuah perubahan masyarakat yang berkualitatif dalam kelas pertengahan Melayu, yang di mana boleh meliputi kepada perubahan sikap individualistik dalam masyarakat Melayu ini yang lebih unggul. Sebagai contoh, mereka boleh menjadi mampu dalam menjana idea mereka yang secara kritis dan juga lebih kreatif terhadap permasalahan isu yang sedang dihadapi. Bukan itu sahaja, mereka juga boleh menjadi sebagai salah masyarakat yang bersifat berfikiran terbuka terhadap semua perkara yang mereka sedang melihat dan juga sebagainya. Dan bukan itu sahaja, yang kedua, Syamsul Amri Baharudin selaku kepada Fellow Akademi Sains Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang di mana beliau juga telah memberikan pandangan berkenaan tentang konsep Melayu baru ini, iaitu sebuah revolusi perubahan mentaliti dan juga budaya transformasi dalam masyarakat Melayu yang lebih moden, yang meliputi daripada kawasan-kawasan bandar yang besar. Jadi saya tidak langsung, yang di mana apabila sebuah bandar yang lebih besar dan yang lebih moden yang dibangunkan, jadi saya tidak langsung yang boleh mewujudkan suatu perubahan dari segi cara mentaliti mereka, cara mereka berfikir, dan juga budaya transformasi, yang di mana bukan sahaja mereka dapat menjadikan masyarakat tersebut menjadi lebih moden, dan pada masa yang sama juga mereka dapat menerapkan budaya transformasi yang lebih bersesuaian berkenaan tentang arus pemodenan pada masa ini. Jadi secara tidak langsung, apabila digabungkan daripada kedua-dua pandangan tersebut, yang di mana ia dapat diklasifikasikan sebagai suatu buah gagasan baharu yang ke arah pemodenan terhadap masyarakat Melayu yang dinamik dan juga berkedudukan utama di dalam kelas. Jadi setelah saya memberikan pembentangan secara amnya berkenaan tentang Melayu baru ini, jadi saya akan meneruskan lagi berkenaan tentangnya secara lebih mendalam berkenaan tentang konsep Melayu baru dalam 4.1 tersebut. Jadi tutusan ilham yang telah diberikan daripada Dr. Mahathir bin Mohamad sebentar tadi terhadap konsep Melayu baru ini, sebenarnya beliau juga telah memberikan pandangan yang secara kritis atas daripada pemerhatian yang beliau telah lihat daripada sikap masyarakat Melayu ini yang berasaskan kelas ketiga. Jadi sebenarnya apa yang pandangan beliau berkenaan tentang sikap masyarakat Melayu yang berasaskan kelas ketiga? Jadi terdapat beberapa contoh yang telah diberikan, sepertinya iaitu masyarakat Melayu ini bersikap lewa berkenaan tentang semangat kebangsaan dalam mendepani pelbagai isu globalisasi ini secara kritikal. Itu pertama. Yang kedua pula adalah mereka tidak mempunyai semangat persaingan yang aktif dalam bidang politik. Dan juga yang terakhir iaitu mereka bersikap aktif dan juga tidak mengambil iktibar daripada masyarakat-masyarakat lain seperti masyarakat Cina, masyarakat India dan juga sebagainya untuk membawa perubahan negara dan juga masyarakat yang lebih kompeten. Jadi secara tidak langsung beliau juga telah meletakkan harapan besar
sebagai indikator dalam membentuk perubahan yang dikenali sebagai gagasan baharu bagi bangsa Melayu yang dikenali sebagai Melayu Baru. Jadi untuk membentuk Melayu baru dalam masyarakat Melayu tersebut, mereka boleh menjadi berkaliber, mereka boleh menjadi berwibawa dan juga mereka boleh berpandangan jauh terhadap membawa perubahan negara yang lebih sejagat, bukan setakat kepada bangsa mereka sendiri, tetapi mereka juga boleh menghubung jalinkan dengan masyarakat-masyarakat yang lain dalam pelbagai aspek dari segi ekonomi, politik, sosial dan juga sebagainya yang secara amnya. Jadi konsep Melayu baru yang telah diberikan seperti tadi sebenarnya mempunyai tujuan yang terperinci, iaitu mereka menginginkan bangsa Melayu ini mampu dalam membangunkan jati diri mereka yang lebih mantap dan juga mereka mempunyai keupayaan dalam membangunkan sebuah masyarakat Melayu yang elit dengan dua cara yang sesuai dipraktikkan. Yang pertama adalah mampu dalam mengharungi permasalahan isu yang pelbagai yang sedang ataupun yang telah berlaku di Malaysia ini, yang di mana ia masih lagi menjadi sebuah normalisasi masyarakat terhadap masalah-masalah tersebut yang masih lagi dibelenggu dalam kalangan masyarakat Melayu tersebut. Dan bukan itu sahaja, boleh juga membentuk sebuah identiti komuniti yang kualiti dan juga penerapan terhadap nilai pemodenan Melayu yang sejagat, bukan setakat di dalam negara tetapi di persada antarabangsa juga yang boleh dipupuk secara langsung. Jadi menurut daripada Hadijah Rahmat 2008, beliau telah memberikan 5 ciri pembentukan model yang boleh dinyatakan sebagai garis panduan dalam membentuk Melayu baru ini tersebut. Jadi ini merupakan 5 ciri model pembentukan Melayu baru yang telah diperkenalkan. Salah satunya adalah pendedahan terhadap fungsi pembinaan negara yang unggul dan bukan pelestarian budaya. Bermaksud di sini bahawa fungsi pembinaan negara yang unggul ini dapat dilihat apabila sebuah masyarakat itu mereka mempunyai pemikiran mereka yang lebih kritis dan juga lebih kompeten, yang di mana mereka mempunyai keupayaan bukan setakat dalam melestarikan budaya masyarakat Melayu tersebut, tetapi pada masa yang sama juga mereka juga dapat memikirkan idea fikiran mereka yang bernas dalam mewujudkan sesebuah negara yang progresif dan juga yang lebih unggul. Yang kedua adalah pendedahan teras dan juga struktur budaya yang bersistematik dan juga benar. Yang di sini dia boleh dapat dilihat daripada sesebuah masyarakat Melayu yang lama, dia dapat dihapuskan yang terhadap yang bersifat negatif tersebut, dan juga secara tidak langsung dia boleh membawa kepada pendedahan teras dan juga struktur budaya yang lebih bersistematik dan juga lebih benar, yang di mana boleh berupaya dalam membentuk Melayu baru dalam masyarakat Melayu tersebut. Sebagai contoh, mereka mampu dalam menjana idea yang lebih bernas, bebas daripada rasuah, lebih bertanggungjawab, lebih rasional dan juga sebagainya. Seterusnya adalah perluasan konteks budaya ke arah tahap globalisasi, yang ini bertepatan berkenaan tentang daripada poin yang kedua yang saya berikan seperti tadi, iaitu daripada konteks dan juga struktur budaya yang telah diamalkan oleh masyarakat Melayu tersebut, dia boleh dijadikan sebagai suatu sandaran dalam membentuk sebuah role model ataupun suri teladan terhadap masyarakat-masyarakat di negara lain, yang di mana dia boleh berupaya dalam membentuk sebuah imej negara yang lebih berkualiti terhadap perspektif yang telah diberikan daripada negara-negara yang lain secara amnya. Seterusnya adalah pembaharuan sifat sempurna Melayu yang baru, iaitu terdiri daripada ada 3. Pertama adalah insan, yang kedua adalah arif, yang ketiga adalah budiman. Yang ini saya akan terangkan lebih terperinci terhadap gambar raja yang boleh dilihat dalam slide seterusnya. Dan yang terakhir adalah berkenaan tentang visi dan juga misi pendidikan yang diteraskan kepada pembangunan ummah dan juga peradaban yang unggul. Jadi di sini dapat dilihat apabila daripada gabungan daripada masyarakat Melayu, daripada generasi yang lama dan juga generasi yang baru, yang di mana mereka boleh menjadi sebuah ejen perubahan sosial, yang di mana mereka dapat membentuk sebuah pembangunan ummah yang lebih utuh dan juga membentuk peradaban yang lebih unggul, yang di mana boleh memberikan pengaruh yang besar kepada pembangunan negara dan juga pembangunan bangsa yang sejagat di dalam negara Malaysia secara amnya. Jadi ini merupakan sebahagian daripada model pembentukan Melayu baru
yang telah dirangkai dalam bentuk gambar rajah. Jadi kita akan bermula daripada rumpun, iaitu terdiri daripada teras. Teras yang boleh dilihat kepada konsep body dan juga nilai-nilai moral yang telah diperhatikan daripada dahulu lagi. Seterusnya dia akan berubah kepada seterusnya itu jagat, iaitu dikenali sebagai konteks Melayu baru yang seperti saya telah bentangkan sebentar tadi, dalam membentuk sebuah masyarakat Melayu yang lebih unggul dan juga lebih efektif pada masa hadapan. Seterusnya adalah struktur yang lebih sistematik yang boleh dilihat kepada dua pendekatan. Pertama adalah dari segi dalaman, iaitu adab-adab yang telah ditunjukkan daripada masyarakat nenek moyang kita yang dahulu, dan juga luaran daripada kesantunan dari segi pelbagai aspek seperti kesantunan perbuatan, kesantunan dari segi lisan dan juga sebagainya. Jadi apabila konteks dan juga teras dan juga struktur digabungkan secara bersama, dia dapat membentuk sebuah dinamisme kebudayaan tersebut. Jadi apabila seseorang ini mempunyai dinamisme kebudayaan, dia boleh meneruskan kepada ke arah pembinaan peradaban yang lebih dinamik, yang terdiri daripada arif, budiman dan juga insan. Dan juga ini dikenali sebagai rekayasaan budaya yang membawa masuk kepada sebuah pembentukan budaya yang lebih konkret dan juga lebih abstrak, yang mana dia boleh membantu dalam sebagai garis panduan bagi membentuk perubahan kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan untuk ciri budiman ni dia dibahagikan kepada 3 yang lebih kecil. Yang pertama adalah menabur budi daripada sumbangan yang telah diberikan, bukan setakat kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan juga negara. Seterusnya mempunyai beradab dengan yang lebih sopan, dan yang terakhir adalah bernilai progresif. Seterusnya kita akan lihat pada ciri kearifan. Ciri kearifan ini dibahagikan kepada 5 minda global. Yang pertama adalah tentang minda berdisiplin. Minda berdisiplin ni dia lebih dikaitkan berkenaan tentang seseorang ni mempunyai kecekapan dalam suatu bidang akademik, seperti mempunyai kemahiran ataupun kecekapan dari segi bidang sains, matematik, geografi dan juga sebagainya. Yang seterusnya adalah minda menggabung jalinkan, yang di mana seorang ni dapat mampu dalam mencari maklumat yang pelbagai selaras dengan pengajaran abad ke-21, dan juga mampu dalam menganalisis pelbagai maklumat yang sedia ada untuk memastikan ia dapat mampu dalam mewujudkan pengurusan maklumat yang lebih baik. Dan yang seterusnya yang ketiga adalah tentang minda kreatif ataupun dikenali sebagai minda mencipta, yang di mana seseorang itu mampu dalam membentuk inovasi yang di mana boleh membawa kepada kelebihan dan juga berfikiran di luar kotak yang mampu dalam memberikan manfaat bukan setakat kepada masyarakat tersebut, tetapi boleh membawa kepada perubahan kepada negara secara amnya. Dan yang seterusnya pula adalah berkenaan tentang minda beretika, iaitu minda beretika ini boleh dilihat kepada nilai pemodenan sesebuah masyarakat yang lebih unggul, seperti yang saya telah berikan contoh tadi, iaitu masyarakat yang mampu dalam menjalankan idea dalam mendepani pelbagai permasalahan isu, berani dalam menanggung risiko yang lebih besar dan juga sebagainya. Dan yang terakhir adalah minda menghormati, yang di mana seseorang ini mampu dalam mempunyai sikap yang lebih terbuka dengan bekerja dengan komuniti-komuniti yang lain selain daripada komuniti dia sendiri, mampu dalam mewujudkan suasana yang lebih terbuka dan mampu dalam menerima pelbagai rasional dan juga jawapan yang logik yang boleh diterima dan juga yang tidak boleh diterima berdasarkan daripada justifikasi yang boleh diberikan daripada seseorang. Jadi secara tidak langsung inilah kepada model pembentukan Melayu baru daripada sifat sempurna Melayu baru yang saya telah berikan, iaitu insan. Jadi ini merupakan sebahagian daripada model pembentukan Melayu baru yang telah dirangkai dalam bentuk gambar rajah. Jadi kita akan bermula daripada rumpun, iaitu terdiri daripada teras. Teras yang boleh dilihat kepada konsep body dan juga nilai-nilai moral yang telah diperhatikan daripada dahulu lagi. Seterusnya dia akan berubah kepada seterusnya itu jagat, iaitu Saya Nur Atika binti Rizwan Joh akan menerangkan tentang
4.2 iaitu faktor kemunculan Melayu baru. Jadi konflik dikatakan sebagai punca utama berlakunya pembentukan ke arah Melayu baru. Jadi konflik merupakan proses yang wujud sama ada secara individu maupun kumpulan yang akan menyuarakan pandangan atau perspektif yang berbeza berkaitan dengan idea, matlamat ataupun sesebuah kepercayaan. Jadi salah satu faktor pembentukan Melayu baru ialah ketika berlakunya kejadian konflik dalam hubungan sosial, iaitu pada peristiwa 13 Mei tahun 1969 di mana berlaku satu rusuhan antara dua kaum, iaitu kaum Melayu dan juga kaum Cina, yang berlaku disebabkan oleh pengikut parti-parti politik tertentu yang menggunakan isu perkauman ketika perarakan masuk ke kawasan orang Melayu. Jadi perarakan kemenangan pada mulanya bukanlah bermotifkan untuk menimbulkan isu perkauman, namun terdapat segelintir pengikut parti yang menang, iaitu Parti Tindakan Demokratik dan juga Gerakan, mula mengeluarkan slogan ataupun kata yang bersifat sensitif, seterusnya menunjukkan aksi yang disifatkan ekstremis dalam menyentuh isu perkauman, terutamanya isu kaum Melayu. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad 1970 dalam bukunya tajuk Dilema Melayu memberi pandangan bahawa mengenai konflik hubungan sosial yang berlaku di mana sekiranya tidak berlaku peristiwa 13 Mei tersebut dan tidak ada pihak yang dipersalahkan, maka tidak akan wujud sebarang perubahan kepada kemajuan negara dan diikuti dengan keharmonian antara kaum. Menurut beliau lagi, fakta yang perlu diperakui oleh semua golongan masyarakat ialah terdapat sikap kita panggil sikap harmoni yang sebenar tidak wujud dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Terdapat rasa toleransi dan juga sikap bertolak ansur, tapi bukan kepada sikap harmoni yang sebenar. Faktor seterusnya ialah politik dalam negara. Kerajaan Malaysia telah berada di bawah pemerintahan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu ataupun dikenali sebagai UMNO yang telah memerintah selama 63 tahun lamanya. Jadi parti UMNO ini dikenali sebagai sebuah parti yang memegang kuat kepada prinsip konservatif, iaitu antara prinsip konservatif ialah dari segi penolakan terhadap usaha untuk memberi nilai kesamaan sosial. Maksudnya dari segi aspek-aspek seperti hak, kuasa atau keistimewaan dibahagi secara tidak rata mengikut kaum di Malaysia. Seterusnya, pengulangan dasar yang membentuk kesinambungan daripada apa yang telah dipraktik pada waktu lampau ini dikatakan telah mengikat masyarakat untuk akur kepada penguasaan yang di bawah pemerintahan UMNO ini. Jadi kesan daripada prinsip konservatif ini, sebuah revolusi kebangkitan telah pun timbul ketika negara telah dikejutkan dengan keputusan yang dibuat sendiri oleh rakyat pada tahun 2018 apabila pihak pembangkang iaitu Pakatan Harapan PH telah berjaya menumpaskan pengaruh Barisan Nasional pada PRU ke-14. Jadi kesan daripada pemerintahan konservatif ini telah melahirkan golongan masyarakat yang latar belakangnya berpendidikan tinggi yang mampu berfikir bahawa pembaharuan perlulah dilakukan seperti hak dan keistimewaan perlulah dikaji semula seiring dengan peredaran zaman dan juga mengambil kira kaum-kaum yang lain selain negara yang bebas daripada unsur konservatif ini. Khususnya perubahan ke arah yang lebih baik dari segi elemen kehidupan yang berkait rapat dengan masyarakat sekitar. Jadi saya akan meneruskan tentang 4.3 iaitu pendapat isu terhadap Melayu. Jadi menurut daripada pandangan tokoh cendekiawan iaitu Tun Abdullah bin Ahmad Badawi, yang di mana beliau telah menyatakan pembangunan negara Malaysia ini dibentuk dalam kelas pertama, tetapi cara pemikiran masyarakat Melayu ini masih lagi di kelas yang ketiga. Jadi pandangan beliau ini sebenarnya lebih kurang sama juga dengan pandangan yang diberikan daripada Dr. Mahathir bin Mohamad. Dan pandangan Tun Abdullah sendiri yang di mana beliau telah menunjukkan iaitu pembentukan masyarakat Melayu yang unggul ini masih kurang lagi dititik beratkan pada zaman kontemporari ini. Meskipun sebenarnya masyarakat Melayu ini mempunyai autoriti yang besar terhadap perlembagaan yang telah diusulkan yang boleh dikaitkan sebagai pembangunan negara yang unggul. Tetapi untuk membentuk sebuah negara yang unggul ini, dia bukan setakat melihat kepada autoriti itu sahaja, tetapi dia boleh dilihat kepada bidang dan juga aspek yang lebih meluas dan juga bidang-bidang yang sedang diusahakan mengikut kepada sains dan juga teknologi ini secara amnya.
Dan bukan itu sahaja, dia juga dikenali sebagai Melayu lama. Hal ini kerana ada sebahagian daripada masyarakat Melayu ini mereka tidak mempunyai maklumat dan juga tidak mempunyai tujuan yang ke hadapan dalam membentuk sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat ini yang lebih baik dan juga yang lebih efektif dan juga yang lebih elit pada zaman kontemporari ini. Jadi ini merupakan pendapat isu terhadap Melayu yang kami telah berikan. Yang pertama adalah tentang corak pemikiran masyarakat Melayu ini masih lagi bercirikan tradisional. Jadi seperti mana kita tahu bahawa masyarakat Melayu ini memang amat mementingkan kepada penubuhan perlembagaan yang telah diberikan, yang di mana sewajarnya perlu dipertahankan sebagai salah satu pendekatan dalam sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara sehingga ke generasi yang akan datang. Tetapi walaupun sebenarnya mempunyai kebaikan dan juga kepentingan dalam menjaga perlembagaan ini tersebut, tetapi pada masa yang sama juga sebenarnya dia boleh memberikan suatu implikasi besar apabila ada yang sebahagian daripada masyarakat Melayu ini mereka menolak kepada teras pembangunan negara bersama dengan masyarakat lain. Jadi kesannya adalah sebahagian daripada masyarakat Melayu ini mereka akan ketinggalan dan juga mereka akan mundur dalam pelbagai aspek, seperti mana kita boleh ambil daripada aspek bidang dari segi pendidikan, perindustrian, perniagaan dan juga sebagainya. Tetapi pada masa yang sama juga ada juga mereka, sebahagian daripada mereka menafikan kepada teras pembangunan negara itu yang mereka telah tolak dan juga meneruskan amalan corak pemikiran mereka yang lebih tradisional. Jadi secara tidak langsung mereka meneruskan amalan pemikiran tersebut sebab mereka mempunyai tanggapan sebenarnya yang di mana mereka mempunyai tanggapan yang di mana mereka mempunyai kerisauan yang besar terhadap ancaman kepada kehidupan masyarakat Melayu apabila dari segi perlembagaan yang telah diperkenalkan itu tidak dapat dijaga dengan sebaiknya. Dan juga secara tidak langsung dia boleh memberikan implikasi yang besar kepada pembangunan negara apabila mereka meneruskan lagi cara mereka berfikir seperti begitu, yang di mana dia boleh memberikan perspektif yang negatif kepada negara-negara yang lain. Dan bukan itu sahaja, dia boleh memberikan kepada pembangunan negara itu akan lebih mundur dan juga boleh membawa kepada permasalahan yang lebih besar kepada sesebuah negara secara amnya. Jadi seterusnya yang kedua iaitu menolak prinsip kesamarataan sosial dengan kaum yang lain. Jadi melihat daripada paparan skrin yang dinyatakan tersebut, yang mana institusi beraja dan juga agama Islam ini merupakan salah satu tunjang kepada keberhasilan kepada orang Melayu ini dalam sistem pemerintahan di negara Malaysia yang lebih baik pada masa itu. Tetapi kalau kita boleh melihat kepada pembangunan negara yang lebih unggul, yang lebih progresif pada masa sekarang, dia bukan setakat melihat kepada cara sistem pemerintahan tersebut, tetapi dia boleh juga melihat kepada pelbagai faktor, pelbagai aspek yang cukup meluas pada masa ini. Jadi kalau kita dapat lihat pun pada masa sekarang ni, pelbagai bidang ataupun aspek-aspek yang perlu difokuskan yang sejajar dengan arus pemodenan dunia pada masa sekarang, yang mana dia banyak berorientasikan kepada sains dan juga teknologi. Sebagai contoh saya boleh bagi dari segi pendidikan, dari segi pemasaran, dari segi pengangkutan dan juga sebagainya. Jadi secara tidak langsung yang di mana prinsip kesamarataan sosial ini yang perlu diperhatikan dengan yang lebih sistematik kepada masyarakat Melayu. Hal ini kerana kita tahu bahawa masyarakat Melayu ini mempunyai skala ataupun jumlah yang besar dalam jumlah penduduk di negara Malaysia, yang seterusnya dilihat pada masyarakat Cina, masyarakat India dan juga sebagainya, yang di mana mereka sepatutnya mereka boleh mempunyai sebuah pemikiran yang terbuka dalam menerima prinsip kesamarataan sosial dengan yang lain. Tetapi apabila sebuah masyarakat Melayu ini mereka tidak mengamalkan prinsip kesamarataan yang sosial ini secara langsung pada masa ini, dia boleh mengundang kepada permasalahan isu kaum yang lain. Jadi sebagai contoh yang kalau kita dapat lihat dari segi perbalahan kaum, ada daripada resis perkauman dan juga sebagainya. Dan apabila masyarakat Melayu ini tidak dapat menerapkan prinsip kesamarataan ini yang boleh digunakan secara bersama kepada masyarakat yang lain, jadi secara tidak langsung masyarakat Melayu ini pun akan dipandang rendah secara tidak langsung.
Dan bukan itu sahaja, dia boleh juga membentuk pada sebuah perspektif yang negatif terhadap negara-negara yang lain. Hal ini kerana apabila sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain, mereka tidak dapat membentuk sebuah kesamarataan sosial yang secara bersama, dia boleh memberikan pandangan yang negatif kepada negara-negara lain yang boleh dilihat kepada pelbagai aspek. Sebagai contoh, mungkin dalam sebuah negara tu dari segi ekonomi akan menjadi lebih mundur. Lepas tu dari segi cara politiknya tidak memberikan rangsangan ataupun tidak memberikan kebaikan kepada pembangunan negara. Jadi di situlah kenapa ada sebahagian daripada negara-negara lain akan memberikan perspektif yang negatif kepada sebuah negara tersebut dan akan memilih kepada negara-negara lain yang memiliki dari segi cara pemikiran, cara pemerintahan, cara pentadbiran, cara nilai-nilai mundi yang ditonjolkan yang lebih sesuai dan juga lebih relevan yang boleh memberikan manfaat bukan setakat kepada sebuah masyarakat tersebut tetapi kepada negara yang lain dan juga negara sendiri tersebut. Jadi secara tidak langsung inilah merupakan daripada pendapat isu yang telah diberikan terhadap Melayu ini tersebut. Jadi saya akan memberikan pembentang yang seterusnya berkenaan tentang pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zul Hasnan bin Muhammad Zahir, nombor matrik 2777834. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan dengan membandingkan di antara Melayu tradisional dengan Melayu baru. Jadi, jika ingin membincangkan mengenai perbezaan di antara Melayu tradisional dan Melayu baru ni, perkara yang paling jelas yang dapat kita perhatikan adalah dari segi pemikiran ataupun ideologi masyarakat. Jadi, masyarakat Melayu tradisional amat berpegang kepada ideologi konservatif, di mana mereka amat mementingkan kepada aspek tradisi masyarakat, agama Islam dan adat resam. Masyarakat Melayu tradisional juga amat menjaga elemen-elemen yang menjadi pegangan kuat ideologi mereka seperti kedudukan institusi beraja, status agama Islam dan bahasa Melayu sebagai hak istimewa orang Melayu. Dan perkara ini menjadi titik utama kepada perjuangan parti-parti seperti kita tahu Parti UMNO dan Parti PAS untuk menarik sokongan masyarakat yang menyebabkan takut pemikiran masyarakat itu masih tidak dapat bergerak maju ke hadapan. Jadi perkara ini menyebabkan masyarakat yang berfikiran konservatif ini dia akan membimbangi hak-hak mereka diganggu sekiranya pemerintahan baru dilantik. Dan ideologi masyarakat Melayu tradisional ini masih lagi berlega walaupun kita tahu dunia kini sudah mengalami kemajuan yang besar. Okey, berbeza dengan pemikiran masyarakat Melayu baru, di mana masyarakat ini lebih bersifat terbuka dan tidak lagi berpegang kepada pemahaman ideologi konservatif. Ideologi pemikiran masyarakat pada masa kini lebih cenderung kepada ideologi secularism kalau kita dapat perhatikan, yang boleh dikatakan masyarakat kini kurang mengamalkan ajaran agama dan mengetepikan ajaran agama Islam berbanding dengan masyarakat Melayu tradisional dahulu. Ideologi secularism ini dia mengetepikan perkara-perkara ketuhanan, memusuhi agama, berusaha meletakkan agama dalam lingkungan yang sempit dan menjadikan agama sebagai hak kebebasan individu. Dan perkembangan teknologi juga telah menyebabkan generasi kini dia terjerumus ke arah ideologi hedonism. Perkara ini dapat dilihat dalam generasi Z dan generasi Alpha sekarang ni. Kalau kita lihat mereka ini banyak terpengaruh dengan media sosial, media massa yang memaparkan hiburan-hiburan yang menjadikan masyarakat kita lalai dengan keseronokan dunia. Berbanding dengan masyarakat Melayu tradisional, masyarakat kini tidak mementingkan adat resam dan budaya serta ajaran agama Islam. Okey, perbezaan kedua yang dapat kita lihat pula ialah dari segi gaya hidup masyarakat. Terdapat banyak perbezaan dari aspek gaya hidup yang membentuk pemikiran masyarakat pada masa kini. Contoh perbezaan yang dapat kita lihat adalah dari segi cara pemakaian. Kalau kita lihat cara pemakaian masyarakat Melayu tradisional adalah lebih melambangkan identiti masyarakat Melayu itu seperti baju Melayu, baju kurung, baju kebaya, kain batik dan sebagainya. Dan kalau kita lihat cara pemakaian masyarakat Melayu baru kini dia lebih menjurus kepada pengaruh budaya barat seperti pemakaian t-shirt, pemakaian jeans dan sebagainya. Perkara ini dipengaruhi oleh ideologi dan pemikiran juga seperti yang telah saya cakapkan tadi.
pemikiran masyarakat pada masa kini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Jadi, perkara ini membuktikan bahawa pemikiran masyarakat Melayu dia telah banyak dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran barat. Masyarakat Melayu kini juga suka mengagung-agungkan budaya-budaya luar yang dianggap moden dan bebas. Dan kalau kita dapat lihat, ia menjurus kepada ideologi hedonism yang menjadikan masyarakat Melayu kini gemar akan keseronokan dan juga hiburan-hiburan terkini seperti muzik, video, filem dan sebagainya. Dan menurut Sidik Baba dalam kajiannya, hedonism dilihat sebagai satu perilaku sub-budaya yang negatif dan bertentangan dengan adab ketimuran dan saranan agama. Jadi, semua budaya ini tidak mencirikan budaya masyarakat Melayu yang penuh dengan kesopanan dan adat resam. Kesimpulannya, Melayu tradisional lebih mementingkan kedudukan Melayu Islam dan menentang sebarang kegiatan yang akan menggugat hak-hak istimewa orang Melayu dan agama Islam. Sebaliknya, Melayu baru boleh menerima penerapan elemen-elemen baharu untuk membangunkan negara dan bangsa selain mempertahankan kedudukan orang Melayu. Pada masa kini, masyarakat Melayu masih mementingkan ideologi tradisional seperti yang dapat dilihat daripada keputusan pilihan raya umum ke-15. Kemenangan besar Perikatan Nasional yang mengutamakan Melayu Islam menandakan bahawa sebahagian besar masyarakat Melayu lebih mementingkan hak orang Melayu dan agama Islam kerana bimbang akan kedudukan Melayu Islam tergugat. Walau bagaimanapun, di samping menjaga kepentingan dan hak orang Melayu juga perlu saling bertoleransi dengan kaum yang lain agar negara kita yang berbilang kaum ini sentiasa aman dan makmur. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.